Hai, hola guys. Kali ini kita masih lagi dalam topik rangsangan dan gerak balas. Dalam satu topik ini kita akan belajar tentang had deria penglihatan, di mana had deria bagi mata kita ni ada setengah objek kita boleh nampak, ada setengah objek kita tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Jadi untuk bahagian ni cikgu nak kamu salin tajuk dia. Poin pertama kamu kena salin, di mana had deria penglihatan adalah had keupayaan mata untuk melihat objek. Kita tidak dapat melihat objek yang terlalu kecil seperti mikroorganisma maupun objek yang terlalu jauh seperti planet. Jadi planet pun kita tidak dapat lihat, mikroorganisma pun kita tidak dapat lihat dengan jelas. Had deria penglihatan ni termasuklah ilusi optik dan titik buta. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ilusi optik dengan titik buta, kedua-dua benda ni terjadi pada mata kita juga, di mana kita akan tidak dapat melihat dengan lebih jelas keadaan objek itu. Dinamakan fenomena itu dinamakan ilusi optik dan titik buta. Itulah dinamakan had penderia mata kita, maksudnya kita tak boleh nampak benda tu secara jelas. Ini adalah ilusi optik. Yang ni kamu tak perlu salin lagi. Bahagian ni kamu saling dia punya topik dengan dia punya poin pertama. Seterusnya yang ni, ilusi optik ni kita akan nampak objek tu seakan-akan dia berlainan. Contoh dia soalan A ni, di mana garis dia sebenarnya adalah sama panjang. P dengan Q ni sama panjang dengan R dengan S, tapi disebabkan anak panah dia tu terbalik, dan kalau kita tengok sekali pandang kita akan tahu nampak macam P dengan Q tu lebih panjang, tapi sehakikatnya adalah R dengan S. Jadi ni adalah dinamakan ilusi optik, mata kita ditipu. Kita tak nampak dengan jelas. Itulah had deria penglihatan kita. Tumpukan dia tu, kita nampak tumpukan yang hitam yang atas tu lebih besar kan? Sebenarnya adalah sama besar. Sama juga dengan yang ni. Segi empat sama. Kita nampak macam melengkung, sedangkan dia tidak melengkung kalau kita ambil pembaris betul. Jadi untuk ilusi optik ni, cikgu nak kamu salin topik ilusi optik, di mana dia punya penerangan dia, ilusi optik berlaku apabila objek dilihat berbeza daripada keadaan sebenar. Yang ni sahaja. Lepas tu lukiskan dia punya satu contoh lebih kurang macam ni. Ni ke sini. Di mana panjang PQ dengan RS ni kita tambahkan anak panah macam ni. Lepas tu hakikatnya tanpa gangguan, ada anak panah tu garis lurus, PQ dengan RS adalah sama panjang. Jadi disebab ada gangguan tu lah menyebabkan terjadinya ilusi optik. Jadi kita lihat objek tu berbeza daripada keadaan sebenar. Gambar rajah tu kena ada. Ni antara gambar-gambar ilusi optik yang kamu lihat. Ada setengah daripada viral dekat media sosial mengatakan bila kamu tengok objek ni bergerak, bermaksud kamu dalam keadaan stres, bermaksud kamu ada penyakit dalam badan. Itu semua adalah mitos ataupun kerja mengarut. Tak betul semua tu. Itu sebab mereka tidak belajar tentang ilmu sains. Itu adalah ilusi optik. Pernah dengar kan? Dia bagi satu objek, lepas tu dia nak cuba kamu tenung lama-lama objek tu bergerak ke? Kalau tidak bergerak, maksudnya kamu normal. Kalau bergerak, kamu ada masalah. Tekanan lah apalah, tidak. Itu disebabkan oleh mata kamu sendiri. Had deria penglihatan kita tu menyebabkan ada setengah objek tu kita nampak berbeza daripada keadaan sebenar. Jadi itulah dinamakan ilusi optik. Jadi gambar rajah ni kita tengok, kadang-kadang kita nampak macam ada burung. Lepas tu kalau kita tengok dengan betul, kita nampak macam ada kuda, ada muka orang, lain-lain kan. Kalau yang ni pula kita akan nampak seolah-olah dia punya warna hitam ni bergerak. Itulah ilusi optik. Sama juga dengan gambar rajah ni. Kita nampak kapal laut, nampak awan, nampak tiang-tiang. Yang sebelah sini pula muka orang, macam-macam. Itu adalah ilusi optik. Titik buta pula. Titik buta di mana? Dia tak bagi penerangan, tak apalah. Kamu tulis je titik buta, di mana ada setengah spot kawasan tu kita tidak nampak dengan jelas. Jadi contoh dia macam kita driving lah kan. Kita driving, kita bawa kereta, tiba-tiba kita pandang sebelah kiri kanan kita macam tiada kereta sebelah kan. Tapi sebenarnya tiba-tiba ada kereta duduk sebelah kanan kita. Itu maksudnya ada
dia kalau kereta tu ada tapi dia terlindung sedikit daripada mata sebenar kita menyebabkan kita tak nampak dengan jelas. Jadi itulah dinamakan titik buta, kawasan yang kita tidak nampak dengan jelas. Okey. Untuk mengatasi had dari penglihatan ni, okey, antara dia kita boleh gunakan adalah mikroskop imbasan elektron. Ini kita gunakan misalnya tajuk antara objek antara alat digunakan untuk mengatasi had dari penglihatan adalah mikroskop imbasan elektron. Satu lagi, mikroskop cahaya pula untuk mengatasi benda-benda objek yang kita tidak nampak dengan benda objek yang sangat halus, seni, kita tidak nampak dengan jelas dengan mata kasar. Okey, seperti sel apa semua. Lepas tu kegunaan binokular untuk melihat objek yang jauh. Okey, X-ray untuk melihat objek di sebalik objek tu, macam tulang manusia sebalik dinding. Kita boleh tengok benda-benda macam tu. Okey. Untuk mengatasi had dari penglihatan juga menggunakan mesin ultrabunyi, ultrasound. Ultrasound ni digunakan untuk melihat keadaan baby yang berada dalam kandungan si ibu. Okey, kita boleh gunakan sebab dia tidak berbahaya kepada baby. Dia menggunakan teknik gelombang bunyi. Okey. Lepas tu, yang ni cikgu nak kamu salin, kecacatan pada penglihatan. Okey, biasanya paling utama kerosakan pada mata ni ada dua jenis, iaitu rabun jauh dengan rabun dekat. Okey, untuk rabun jauh, kamu tengok kat sini. Tulis rabun jauh. Yang ni slide ni cikgu nak kamu salin dan gambar rajah sekali. Kena fahamkan betul-betul di mana. Okey, rabun jauh ni dia disebabkan dua benda. Ini. Sebab pertama adalah disebabkan pertama adalah kantanya terlalu tebal. Okey, kantanya terlalu tebal. Ni kanta mata dia ni terlalu tebal. Yang kedua disebabkan oleh berbola mata terlalu panjang. Okey, berbola mata dia terlalu panjang sampai ke belakang berbola mata dia. Okey. Apa yang terjadi kepada rabun jauh ni? Okey, kebiasaan cahaya apabila memasuki ke dalam kornea mata dan terus last kali bila difokuskan, dia sepatutnya cahaya tu difokuskan betul-betul kena pada retina mata, retina yang duduk belakang ni, berbola mata ni. Okey, jadi bila berlaku rabun jauh ni, okey, cahaya yang difokuskan dia tu dekat. Okey, sebelum retina, pendek, jadi pendek. Okey. Jadi kita tidak nampak dengan jelas objek yang kita lihat yang jauh tu. Sebab tu dinamakan rabun jauh. Kamu hafal macam ni. Bila rabun jauh, image yang difokus tu lebih dekat berbanding retina. Rabun jauh, image yang difokuskan adalah lebih dekat. Ni, image yang terbentuk depan retina. Dia dekat. Okey. Dia tidak sepatutnya dia atas retina, tapi dia terfokus kat sini. Jadi macam mana kita nak mengatasi dua masalah ni, iaitu kanta mata terlalu tebal ataupun objek berbola mata ni panjang. Jadi kita gunakan kanta cekung. Kanta cekung ni dia boleh mencapahkan cahaya. Cahaya tu dia boleh akan jadi makin jauh. Bila cahaya memasuki kanta tersebut, cahaya tu dia akan dibiaskan lebih jauh berbanding kanta yang satu lagi. Nanti kita akan belajar kanta satu lagi, kanta jembung. Ini kanta cekung. Ingat ya, kanta cekung. Untuk mengatasi rabun jauh disebabkan oleh kanta mata terlalu tebal, berbola mata terlalu panjang. Jadi kita gunakan kanta cekung. Kanta cekung ni dia boleh mencapahkan cahaya supaya cahaya tu boleh pergi lebih jauh dan difokuskan atas retina. Jadi kita nak dia fokus dekat sini. Kita sebelum ni dia fokus dekat sini sebelum retina. Jadi kita tidak nampak dengan jelas objek jauh. Jadi kita nak fokuskan dia betul-betul pada retina. Sama juga kalau disebabkan oleh berbola mata yang panjang. Ni berbola mata kita sebab dia panjang. Jadi kita nak letakkan kanta capah ni, kanta yang cekung ni dia akan mencapahkan cahaya ke atas retina supaya dia boleh fokus terhadap retina. Okey, boleh faham ya? Yang ni cikgu nak kamu salin. Ini penting. Okey. Okey.
inilah kerosakan rabun jauh di mana cahaya yang memasuki kanta mata semua ni, bukan bola mata, cahaya yang difokuskan adalah dekat. Tidak sepatutnya di atas retina, sepatutnya difokuskan di atas retina. Sini retina. Sepatutnya di sini retina, tapi dia cahaya dia difokuskan sebelum retina. Okey, di hadapan retina lah. Ini panggil di hadapan retina, di hadapan retina, hadapan. Rabun jauh. Ingat bila rabun jauh, cahaya difokuskan di hadapan retina, sebelum retina. Jadi cara kita nak baiki cahaya tu supaya difokus betul-betul atas retina, gunakan kanta cekung. Kanta cekung ni dia boleh capahkan cahaya pergi ke belakang lagi supaya dia boleh kena betul-betul pada retina. Boleh clear? Okey, untuk rabun dekat pula. Rabun dekat disebabkan dua benda juga, iaitu kanta mata terlalu nipis. Ingat lagi tak? Rabun jauh tadi kanta mata tebal. Lepas tu berbola mata panjang. Tapi untuk rabun dekat, rabun dekat kanta mata dia nipis dengan berbola mata dia pendek. Dua sebab disebabkan oleh rabun dekat. Jadi kita tidak nampak objek yang dekat lebih jelas. Kenapa? Sebab cahaya yang memasuki kanta tersebut, dia akan fokuskan di belakang retina. Sepatutnya dia kena fokus kat sini betul-betul atas retina, tapi dia ke belakang. Maksud cahaya dia tu terlalu jauh ke belakang. Jadi kita nak biar dia pendekkan cahaya, aliran cahaya tu. Kita nak pendekkan. Tapi kita tak boleh guna kanta cekung lah. Kalau kita gunakan kanta cekung, cahaya tu makin jauh ke belakang lagi kan. Kita nak kanta yang boleh memendekkan aliran cahaya tu. Jadi kita gunakan kanta cembung. Kanta cembung ni, dia boleh memendekkan aliran cahaya dan difokuskan ke atas retina. Jadi dia pendek. Jadi untuk rabun dekat, di mana imej terbentuk adalah di belakang retina. Ingat, dia dekat, dia pergi belakang. Kalau rabun jauh, dia sebelum retina, pendek jadi depan ni. Di hadapan retina. Rabun jauh, hadapan retina. Rabun jauh di hadapan retina, rabun dekat di belakang retina. Dia opposite, kamu ingat. Jauh, dia jadi pendek. Rabun dekat, dia lagi jauh ke belakang. Yang kerosakan dia lah. Jadi kalau kita nak baiki rabun jauh, guna kanta cekung. Rabun dekat, guna kanta cembung. Dia boleh memendekkan aliran cahaya supaya difokuskan ke atas retina. Okey, jadi ini yang disebabkan oleh berbola mata pendek. Berbola mata dia makin pendek ni. Jadi tetap juga di mana aliran cahaya dia tu difokuskan di belakang retina juga. Dua-duanya difokuskan belakang retina. Jadi objek yang dekat kita tidak nampak dengan jelas. Jadi macam mana kita nak nampak dengan lebih jelas? Guna kanta cembung, di mana kanta cembung dia boleh memendekkan aliran cahaya supaya cahaya tu difokuskan betul-betul pada retina. Di mana retina tu adanya fotoreseptor yang boleh menerima cahaya untuk dihantar dalam bentuk impas. Ke dalam impas saraf, ke impas kita punya mata kita ni, ke saraf optik kita ni, ke otak untuk ditafsirkan objek yang kita lihat tu. Okey. Boleh rabun jauh, rabun dekat. Okey, ni rabun dekat. Rabun dekat keadaan mata di mana cahaya dia tu difokuskan di belakang retina. Jadi kita nak fokuskan betul-betul pada retina, guna kanta cembung. Kanta cembung boleh memendekkan aliran cahaya dan ditumpukan pada retina. Boleh difokuskan pada retina. Okey. Ada satu lagi kerosakan pada mata. Yang ni pula disebabkan oleh, nama dia tadi rabun jauh, rabun dekat kan, astigmatism. Di mana melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian lain. Hal ini disebabkan oleh pembukaan lengkungan kornea. Bahagian depan mata kita ni lah kornea atau kanta yang tidak sekata. Jadi cuba kamu lihat, uji mata kamu untuk melihat rajah 1.23 ni. Adakah anda melihat semua garis sama jelas? Jika tidak, anda menghadapi astigmatism, di mana kita akan nampak dia tidak dengan lebih jelas.
nampak macam bengkok-bengkok sedikit. Jadi cara kita nak baiki untuk kecacatan mata ni adalah menggunakan kaunter silinder. Okey. Inilah keadaan mata untuk astigmatism ni. Jadi maksudnya dia lebih kepada macam rabung kedua-dua lah. Rabung jauh, rabung dekat semua sekali. Dia semua sekali. Dia macam objek depan dia tu tak nampak dengan lebih sekata jelas. Nampak bengkok-bengkok. Lebih kepada macam tu lah. Okey, untuk had deria penglihatan. Tadi penglihatan kan. Okey, ni deria pendengaran. Salin tajuk. Lepas tu cikgu nak kamu salin point ni dengan point ni. Di mana julat antara bunyi yang kita boleh dengar adalah 20 Hz hingga 20,000 Hz. Okey. Lepas tu point yang last. Apabila usia seseorang meningkat, julat frekuensi menjadi semakin kecil. Kita tidak nampak dengar jelas frekuensi yang tinggi kerana gegendang telinga kita semakin kurang kenyal, semakin keras. Jadi gegendang telinga kita ni berfungsi untuk menggetarkan bunyi, Jadi dia bergetar. Bila dia kurang bergetar, maksudnya gegendang telinga kita ni kurang kenyal. Bila terima bunyi, dia tidak bergetar sangat. Sebab faktor usia. Okey, faham Antara alat-alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran adalah stetoskop. Okey. Stetoskop. Jadi alat-alat yang digunakan adalah salin. Alat digunakan untuk mengatasi had deria pendengaran adalah stetoskop, membantu kita mendengar denyutan jantung. Pembesar suara, menguatkan bunyi supaya dapat didengar lebih jauh. Okey. Yang ni kecacatan pada pendengaran. Okey. Ni salin tajuk. Kecacatan pada pendengaran disebabkan lazimnya disebabkan yang ni. Okey, di mana disebabkan oleh kerosakan telinga akibat jangkitan mikroorganisma, kecederaan, proses penuaan atau bunyi yang kuat. Bunyi yang kuat contohnya kita terdengar tembakan dekat dengan telinga kita ataupun kita sentiasa bekerja di kawasan yang berbunyi yang kuat seperti lampangan terbang. Kenapa kamu pasang tak orang yang kerja dekat lampangan terbang dia pakai macam yang penutup telinga tu, sebab bunyi enjin, bunyi apa segala yang dekat lapangan terbang tu sangat kuat, dia punya kapal terbang. Okey, jadi kerosakan pada telinga luar dengan telinga tengah boleh dibetulkan, tapi kalau kerosakan pada telinga dalam yang bahagian koklea tu tidak dapat dibetulkan. Okey, jadi maksudnya kawasan yang seperti gegendang telinga apa semua tu boleh diatasi dengan alat, bantuan alat, iaitu ni antara alat yang digunakan, iaitu alat membantu pendengaran. Cara membetul kecacatan telinga adalah yang ni gegendang telinga yang pecah dan kerosakan pada optikal boleh diperbetulkan menggunakan ubatan atau pembedahan. Yang ni kamu boleh salin. Kerosakan pada telinga dalam pula lebih sukar untuk diperbetulkan. Okey. Koklea yang rosak dapat diperbetulkan menggunakan implan koklea. Okey, ni bahagian dalam sudah ni yang koklea ni. Tapi tengoklah keadaan juga. Okey. Saraf auditori masih tidak dapat diperbetulkan di bahagian dalam dah ni. Yang ni dekat dengan bersambung dengan otak, tidak dapat diperbetulkan menggunakan ubatan atau pembedahan. Okey, alat pembantu pendengaran. Okey, sampai situ saja untuk topik kali ini. Nanti kita sambung pada topik yang akan datang. Yang ni pula pasal gerak balas tumbuhan. Okey, jumpa lagi.